Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu tahun 3. Jadi pada minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam subjek Bahasa Melayu bagi kemahiran tata bahasa. Jadi dah sedia ke untuk belajar hari ini? Dah, mari kita teruskan. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah kata ganti nama. Standard pembelajaran dia ialah memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks kata ganti nama. Jadi, apa itu kata ganti nama? Kata ganti nama ialah kita gantikan penggunaan kata nama. Mari kita lihat bahagian-bahagian kata ganti nama. Okey, kata ganti nama ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Okey, kata ganti nama diri ini ialah pengganti kepada kata nama yang merujuk kepada manusia. Maksudnya kita gantikan kata nama yang merujuk kepada manusia sahaja. Okey, untuk kata ganti nama tunjuk, kita gunakan untuk kita arah kepada sesuatu perkara, benda ataupun tempat. Maksudnya kita nak tunjuk kepada sesuatu perkara, benda ataupun tempat. Jadi, mari kita lihat kata ganti nama diri terlebih dahulu. Okey, kata ganti nama diri ini terbahagi kepada 3, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua, kata ganti nama diri ketiga. Okey, nampak tak kartun yang dekat bawah ni? Ini merujuk kepada kata ganti nama diri yang atas ini. Okey, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey, kita gunakan kata ganti nama diri pertama untuk kita yang bercakap, orang yang bercakap. Manakala untuk kata ganti nama diri kedua untuk orang yang kita cakap depan-depan kita. Maksudnya orang yang kita sembang depan-depan. Manakala kata ganti nama diri ketiga, kita bercakap tentang orang yang tak ada kat depan kita. Macam ni. Dia tengah cakap tentang baju kuning ni. Baju hijau ni tengah bercerita tentang baju kuning ni. Maksudnya dia tengah mengumpat lah. Kata kunci dia mengumpat. Kita gunakan kata ganti nama diri ketiga untuk kita bercakap tentang seseorang yang tidak ada di hadapan kita. Okey, mari kita lihat satu persatu kata ganti nama diri. Okey, jenis yang pertama iaitu kata ganti nama diri pertama. Okey, kata ganti nama diri pertama kita gunakan untuk menggantikan nama orang yang bercakap. Maksudnya kita yang bercakap. Okey. Contoh kata ganti nama diri pertama untuk seorang ialah aku, saya, patik, hamba, beta. Okey, untuk aku kita gunakan apabila kita bersembang ataupun bercakap dengan orang yang kita rapat. Apabila kita berdoa kepada Allah. Contoh ayat. Aku sedang makan di kantin. Kita cerita kat kawan kita, aku sedang makan di kantin. Contoh yang kedua, ampunkanlah dosa aku ya Allah. Jadi, kita gunakan aku ini apabila kita bercakap di hadapan rakan karib kita dan apabila kita berdoa. Okey, yang seterusnya ialah saya. Saya ini kita gunakan apabila kita bercakap dengan orang yang baru kita kenal, yang baru kita jumpa dan apabila kita berada di majlis-majlis formal, kita gunakan perkataan saya. Kita gantikan nama kita dengan saya. Okey, yang seterusnya patik, hamba, beta ini kita gunakan dalam kalangan diraja.
kerabat diraja. Okey, dekat istana tu. Kita gunakan patik, hamba, beta. Untuk patik dan hamba, dia digunakan untuk golongan bawahan. Untuk beta, beta ini digunakan untuk raja. Raja dia gantikan nama dia dengan beta. Contoh ayat, beta sangat murka dengan tuan hamba. Maksudnya dia sedih dengan tuan hamba itu. Digantikan diri dia dengan perkataan beta. Yang seterusnya, contoh kata ganti nama diri pertama untuk lebih pada seorang. Okey, yang tadi aku, saya, patik, hamba, beta untuk kita ganti nama diri pertama untuk seorang, iaitu diri kita sahaja. Untuk kata ganti nama diri pertama yang lebih pada seorang, maksudnya kita wakilkan diri kita dengan diri orang lain. Contoh kata ganti namanya ialah kami, kita. Contoh ayat, kami sedang makan. Okey, kita sedang bermain di padang. Okey, maksudnya kat sini ayat sebenar dia ialah Ali dan Abu sedang bermain di padang. Jadi, kita tak menggunakan nama Ali dan Abu. Jadi, kita gantikan Ali dan Abu itu dengan kata ganti nama diri pertama iaitu kami. Kami sedang bermain di padang. Okey, yang seterusnya kita. Kita wakilkan diri kita dengan diri orang lain. Okey, kita boleh pulang pada minggu ini. Yang seterusnya ialah contoh ayat menggunakan kata ganti nama diri pertama. Yang pertama, saya hendak ke perpustakaan petang ini. Digunakan kata ganti nama diri yang pertama, saya. Saya hendak ke perpustakaan petang ini. Ayat yang kedua, kita akan ke pasar. Kata ibu kepada Ani. Okey, untuk ayat ini digunakan kata ganti nama diri pertama kita. Maksudnya, ibu dan Ani akan ke pasar pada petang ini. Okey. Yang ketiga, kami memerlukan pertolongan awak. Kata Ahmad dan Abu kepada Siti. Maksudnya dekat sini, Ahmad dan Abu memerlukan pertolongan Siti. Okey, dia wakilkan Ahmad dan Abu dengan perkataan kami. Yang keempat, ampunkan patik tuanku, sembah hang tuah kepada raja. Jadi hang tuah ni dia gantikan nama diri dia dengan patik. Digunakan perkataan patik. Okey, kita lihat pula kata ganti nama diri kedua. Okey, kata ganti nama diri kedua ini untuk menggantikan nama orang yang diajak bercakap. Maksudnya, orang yang kita bercakap sekali, bersembang sekali di hadapan kita. Orang yang kita cakap depan-depan. Orang yang kita sembang depan-depan. Okey, contoh kata ganti nama diri kedua untuk seorang. Okey, awak, kamu, engkau, anda, tuanku, tuan hamba, tuan, puan. Contoh ayat. Okey, contohlah perempuan ni dia nak cakap dekat lelaki ni. Awak sudah makan? Dia ditanya orang yang di hadapan dia. Dia gantikan nama lelaki ni dengan kata ganti nama diri kedua, awak. Okey, awak, kamu, engkau, anda. Okey, yang ni untuk kita gunalah dalam kehidupan seharian kita. Tuanku, tuan hamba, ini untuk golongan kerabat diraja. Tuan, puan ini untuk orang yang dewasa, yang dah bekerja. Okey, tuan boleh masuk ke sini. Tuan boleh lalu di bahagian sini. Okey. Yang seterusnya ialah contoh kata ganti nama diri kedua untuk lebih pada seorang. Kalian. Kalian ini untuk menunjukkan ramai. Kita bersembang dengan
ramai orang. Jadi, contoh ayat, kalian boleh tolong senyap. Dia nak suruh orang yang di hadapan dia yang banyak-banyak tu senyap. Dia gantikan dia gantikan orang yang ramai tu dengan kata ganti nama diri kedua, kalian. Contoh ayat yang menggunakan kata ganti nama diri kedua. Yang pertama, kalian tidak dibenarkan bercakap. Ni untuk merujuk kepada kata ganti nama diri kedua yang ramai orang. Okey, yang kedua, awak perlu berusaha untuk berjaya. Dia cakap dekat kawan dia, awak perlu berusaha untuk berjaya. Maksudnya, kita gunakan kata ganti nama diri kedua ini untuk kita bercakap dengan orang yang di hadapan kita. Yang ketiga, Ahmad, cuba kamu jawab soalan ini. Untuk ayat yang ketiga ini, digunakan kata nama terlebih dahulu, Ahmad. Kemudian ditukarkan Ahmad tersebut dengan perkataan kata ganti nama diri kedua, kamu. Jadi, dia tak payah guna perkataan Ahmad lagi. Okey, dia gunakan Ahmad, cuba kamu jawab soalan ini. Okey, yang seterusnya, yang keempat, anda tidak dibenarkan merokok di kawasan ini. Okey, kita lihat pula kata ganti nama diri ketiga. Okey, kata ganti nama diri ketiga ini untuk menggantikan nama orang yang diperkatakan. Maksudnya, kita sembang tentang seseorang yang tak ada depan kita. Maksudnya contohnya macam mengumpat. Takkanlah kita nak umpat depan dia kan? Jadi kita gunakan kata ganti nama diri ketiga. Contohnya, Ali seorang yang malas datang ke sekolah. Okey. Jadi, kita gantikan Ali tersebut dengan kata ganti nama diri ketiga, iaitu dia seorang malas ke sekolah. Okey. Mari kita lihat contoh kata ganti nama diri ketiga untuk seorang, iaitu ia, dia, beliau, nya, baginda. Okey, ini merupakan contoh kata ganti nama diri ketiga untuk seorang. Ia, dia seorang yang rajin. Kita cakap tentang seseorang yang tak ada depan kita. Okey, beliau ini untuk orang yang berpangkat, orang yang berkejaya. Contohnya, Dr. Ali seorang doktor di Hospital Seberang Jaya. Beliau merupakan seorang doktor yang bertanggungjawab. Okey, maksudnya kita gantikan Dr. Ali itu dengan kata ganti nama diri ketiga, beliau. Beliau tu tak ada pun depan kita, tapi kita cakap tentang dia. Okey. Untuk baginda ini kita gantikan nama diri untuk raja. Contohnya, baginda seorang ketua yang berwibawa. Contoh. Okey. Contoh kata ganti nama diri kedua untuk lebih pada seorang pula, mereka. Contohnya, mereka sedang bermain di padang. Kita nak cakap tentang ramai lagi kawan yang sedang bermain di padang. Jadi, kita gunakan perkataan mereka untuk kita gantikan nama diri mereka. Sekarang, mari kita lihat pula contoh ayat yang menggunakan kata ganti nama diri ketiga, iaitu yang pertama, beliau ialah seorang doktor di sebuah hospital. Kita gantikan perkataan Dr. Ali contohnya dengan kata ganti nama diri ketiga, beliau. Yang kedua, mereka sedang bermain bola. Yang ketiga, dia seorang murid yang rajin. Kita gantikan nama murid tersebut dengan kata ganti nama diri ketiga, dia. Okey, yang seterusnya, Ali tertinggal bukunya di rumah. Maksudnya, dia gantikan
nama Ali dengan kata ganti nama diri ketiganya. Ali tertinggal bukunya di rumah. Yang kelima, Baginda merupakan anak bongsu kepada Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Jadi, kita gantikan perkataan untuk golongan diraja dengan perkataan baginda. Jadi, ini merupakan senarai kata ganti nama diri. Okey, kamu kena ingat penggunaan kata ganti nama diri pertama macam mana, kata ganti nama diri kedua macam mana, kata ganti nama diri ketiga macam mana. Okey, ingat kata ganti nama diri yang pertama ini untuk kita gunakan untuk kita gantikan untuk diri kita, untuk orang yang bercakap, kita yang bercakap. Kita gunakan perkataan saya, aku, daku, hamba, patik, beta, kami, kita. Okey, untuk kata ganti nama diri kedua pula, untuk orang yang kita bercakap depan-depan. Orang yang kita bersembang depan-depan. Awak, kamu, anda, engkau, dikau, tuanku, tuan hamba, tuan dan puan. Manakala untuk kata ganti nama diri ketiga, maksudnya kita bercakap tentang seseorang yang tak ada depan kita. Contohnya macam kita mengumpat tentang dia tu. Kita tak mau guna perkataan, kita tak nak guna nama mereka, kita gunakan kata ganti nama diri ketiga. Dia tu pemalas lah. Kita gunakan perkataan dia, ia, beliaunya, baginda, mereka. Jadi, sekarang mari kita belajar pula kata ganti nama tunjuk. Okey, kata ganti nama tunjuk ini terbagi kepada dua bahagian, iaitu kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat. Mari kita lihat kata ganti nama tunjuk umum terlebih dahulu. Okey, apa itu kata ganti nama tunjuk umum? Kata ganti nama tunjuk umum ini untuk menunjukkan manusia, perkara atau benda secara umum. Maksudnya kita nak tunjukkan manusia, perkara atau benda secara umum. Okey, contoh kata ganti nama tunjuk umum ialah itu dan ini. Contoh ayat, ini kereta saya, untuk kita tunjukkan sesuatu yang dekat. Macam lelaki ni. Dia gunakan perkataan ini untuk ditunjukkan kereta dia. Sebab kereta dia berada dekat dengan dia. Jadi, dia gunakan kata ganti nama tunjuk ini. Manakala untuk ayat yang kedua, itu rumah saya, untuk kita tunjukkan sesuatu yang jauh. Macam lelaki ni. Dia nak tunjuk rumah dia. Jadi, rumah dia jauh daripada dia. Dia gunakan kata ganti nama tunjuk itu untuk dia tunjukkan sesuatu yang jauh. Jadi, kata ganti nama tunjuk umum ada dua, iaitu itu dan ini. Okey, kita pergi pula kepada kata ganti nama tunjuk tempat. Apa itu kata ganti nama tunjuk tempat? Okey, kita gunakan kata ganti nama tunjuk tempat untuk menunjukkan tempat atau lokasi sesuatu. Maksudnya kita nak tunjukkan benda tu berada di mana. Contoh kata ganti nama tunjuk tempat. Sini, sana, situ. Sini, sana, situ. Contoh ayat. Pasu bunga diletakkan di sini. Pasu bunga diletakkan di sini untuk kita tunjukkan tempat paling dekat dengan kita. Okey. Ayat yang kedua. Pasu bunga diletakkan di situ. Di situ. Nampak tak gambar yang kedua ni? Pasu bunga diletakkan di situ untuk tunjukkan tempat yang agak jauh. Okey. Ayat yang ketiga. Pasu bunga diletakkan di sana. Di sana. Menunjukkan tempat paling jauh. Okey, jadi kita gunakan kata ganti
ganti nama tunjuk tempat untuk kita tunjukkan tempat atau lokasi sesuatu barang, manusia, rumah ataupun sebagainya. Dia ada sini, sana, situ. Sini untuk dekat. Situ untuk agak jauh. Sana paling jauh. Jadi setakat ini sahaja penerangan cikgu tentang kata ganti nama. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Sekian sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.